Okey, masih lagi kita ni berada dalam 9.16 menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, standard prestasi 4 tau. Okey. Kita menentukan titik persilangan antara kedua garis lurus menggunakan kaedah pergantian. TP4, tahap penguasaan 4 ni tinggi sikit lah. Okey. So saya terus pergi pada contoh yang pertama. Okey, yang ini yang memang saya percaya kamu dah belajar. Saya percaya kamu dah belajar semasa di tingkatan 1 kalau tak silap saya, kaedah pergantian dan juga kaedah penghapusan. Tak silap saya graf pun ada juga. Okey, mungkin ni untuk refresh balik lah. Okey. So kalau kamu lihat kat sini kan, kita ada dua persamaan. Dua persamaan ini merujuk kepada dua garis lurus lah. So ini yang pertama. Okey. Ini yang kedua. So ada dua persamaan. Maksudnya ada dua garis lurus. Okey. Kita ada X tambah Y sama dengan 7. Yang pertama. Yang kedua kita ada 3X tambah Y sama dengan 11. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi proses kerja untuk kita dapatkan titik persilangan bagi menggunakan kaedah. Okey, ini kaedah penggantian. Okey. Yang pertama sekali, kita kena lihat dulu pada kedua-dua persamaan. Okey. Ada tak pada kedua-dua persamaan ini pada bahagian sebelah kirinya? Okey, ini sebelah kiri, ini sebelah kiri juga, ini sebelah kanan. Ini sama dengan sebelah kiri sama dengan inilah sebelah kiri, ini kanan. Siapa ni? Okey. Okey, so sebelah kiri ini adalah kaedah ini adalah kiri lah. Selepas sama dengan ini sebelah kanan. So, perkara pertama, kamu lihat dahulu pada kedua-dua persamaan ini. Ada tak pemboleh ubah, satu-satunya pemboleh ubah yang berada di sebelah kiri? Maksud saya, pemboleh ubah tu kan huruf. X ke Y, Z ke. Okey. So, ada tak satu huruf saja yang berada di sebelah kiri? Kamu lihatlah. Sebelah kiri kan, X tambah Y. Tak ada, ini ada dua lah pemboleh ubah yang berbeza. So, ada X, ada Y. So, tak ada. Yang bawah ni pun sama. Kita ada 3X tambah Y. So, tiada satu-satunya pemboleh ubah yang berada di sebelah kiri. Kedua-dua persamaan ini ada dua pemboleh ubah yang berbeza di sebelah kiri. Maka, step dia adalah kamu pilih. Okey, pilih salah satu lah. Salah satu daripada kedua-dua persamaan ini di mana kamu nak jadikan salah satu pemboleh ubahnya hanya berada di sebelah kiri. Okey, hanya berada di sebelah kiri. Okey. Jadi kat sini ada dua, boleh pilih lah. Tapi nasihat cikgu, okey, untuk kamu pilih salah satu pemboleh ubah untuk berada di sebelah kiri. Okey, pada setiap persamaan ni kamu lihat, okey. Tips cikgu, kamu pilihlah pemboleh ubah yang tidak ada perkali. Maksudnya perkalinya hanya satu saja di depannya. Nampak macam contoh, kita ada X, so perkali dia 1. Y pun depan dia perkali dia satu. Okey, kat sini 3X. So, ini elakkanlah pilih 3X ini berada di sebelah kiri. Y ni boleh. Mesti kamu tak faham. Okey, tak apa. Okey, macam ni. Maksud cikgu, kamu pilih pemboleh ubah yang perkalinya 1. Okey, katakan kat atas ni, cikgu ambil persamaan yang pertama ni. Okey, cikgu nak ambil pemboleh ubah X ini sebagai pemboleh ubah yang hanya berada di sebelah kiri X sahaja. X sahaja yang berada di sebelah kiri. Jadi, selain daripada X, cikgu akan pindahkan ke sebelah kanan. Contoh Y. Y ni cikgu akan pindahkan ke sebelah kanan. Untuk apa? Untuk cikgu jadikan satu lagi persamaan yang baru. Persamaan 3. So, X. Contohnya X. So, X. Okay. So, Y ni cikgu akan pindahkan ke sebelah kanan. So, dia akan jadi X sama dengan 7 tolak Y.
So, ini adalah persamaan baru, persamaan 3. Okey? Ini maksud cikgu. Hanya X saja berada di sebelah kiri. Hanya X saja pembeli ubah yang berada di sebelah kiri. Kalau boleh jangan ambil pembeli ubah yang ada nilai lebih daripada 1 di hadapannya. Perkalinya lebih daripada 1. Sebab nanti, contoh kalau kamu ambil 3X ni, 3 ini kamu kena pindah sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada pecahan. So, susah nanti kamu nak gantikan. Okay? So, ambil pembeli ubah perkali di hadapannya 1. Tak kisah yang mana-mana. Tapi, pastikan kalau boleh ambil 1 perkali di hadapannya. Contoh cikgu ambil X. X ni perkali kat depan dia 1. Cikgu pindahkan Y ni sebelah kanan. Dah pindah jadi negatif Y. So, X sama dengan 7 tolak Y. Ini adalah persamaan yang ketiga. Persamaan barulah. Daripada mana kamu dapat? Dari persamaan 1. Okay. Dari persamaan 1, 1 kuruk bulatan ni maksudnya persamaan lah. Persamaan mana? Persamaan 1. So, dari persamaan 1, cikgu hasilkan, cikgu wujudkan persamaan baru. Persamaan 3. X sama dengan 7 tolak Y. So, dia membentuk persamaan yang baru. Persamaan 3. Okey. Itu langkah yang pertama. Langkah seterusnya, kita akan gantikan. Kita akan gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Itu proses yang kedua. Okey. Kita akan gantikan persamaan 3. X sama dengan 7 tolak Y dalam persamaan 2. Persamaan 2, 3X tambah Y sama dengan 11 lah. Okey, kenapa kita kena ganti dalam persamaan 2? Kenapa kita tak ganti dalam persamaan 1? Sebab persamaan 1 ni kita baru je guna pada langkah yang pertama untuk kita dapatkan persamaan ketiga. Jadi kita guna persamaan yang belum digunakan lah. Persamaan 2. Okey? So, kita gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. So, persamaan 3 kita ada 3. Okey, X. Nampak? Persamaan 2, X-nya adalah 7 tolak Y. Okey? So, kita akan gantikan X sama dengan 7 tolak Y. Nilai dia 7 tolak Y ini dalam X ini. So, gantikanlah. 7 tolak Y. Okey, kurungan. Apa-apa saja nilai yang kita gantikan buat kurungan. Okey, kemudian tambah Y. Y sama dengan 11. Okey, ada soalan tak setakat ni? Macam mana kita nak gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2? So, gantikan saja. Persamaan 3 kamu ni kan, salin balik 3, kemudian X. So, X ni adalah daripada persamaan 2. Kita gantikan daripada persamaan 3. Okey, X sama dengan 7 tolak Y. So, gantikan 7 tolak Y ini dalam X. So, gantikan 7 tolak Y, kurungan, tambah Y sama dengan 11. Okey, kalau ada soalan boleh terus respon. Ni penting tau. Persamaan ni, bagaimana nak dapatkan titik persilangan. Okey, kalau kamu nak ambil aliran sains tingkatan 4 nanti, kamu ambil matematik tambahan, ini kamu akan jumpa lagi. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Okey, so kita selesaikan sebelah kiri ini. Okey, 3 ni kena darab dengan 7 lah. So, darab. So, 3 darab 7. Dapat 21. Kemudian, ni kembangan. 3 darab negatif Y. Positif 3 darab negatif Y. So, kamu akan dapat tolak 3Y. Okey, tambah Y sama dengan 11. Okey, selesaikan dulu yang sebelah kiri ni. So, 21. Okey, negatif 3Y tambah Y. Negatif 3Y tambah Y. Kena tahulah macam mana nak selesaikan. Saya percaya kamu dah tahu. Dan ingatlah ni tingkatan 1 ni. Sama lah macam kamu buat negatif 3 tambah 1. Kamu dapat berapa? Negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. Letak je lah belakang dia Y. Sebab dia ada Y. So, jawapannya tolak 2Y sama dengan 11. Okey. Kemudian,
Okey, selesaikan sebelah kiri ni. Pindahkan 21 ni kita pindahkan ke sebelah kanan lah. Sebab sebelah kiri ni kita nak Y sahaja. So, dapat negatif 2Y sama dengan 11 tolak 21 21 pindah sebelah kanan jadi negatif. So, selesaikan. Negatif. Apa dengan version? Okey. So, negatif 2Y sama dengan 11 tolak 21 dapat berapa? Dapat negatif 10 ni cikgu tunjuk dahulu. Satu-satu. Okey, so pindahkan. Okey, negatif 2 ni kita tak nak sebelah kiri ni. Jadi kita akan hapuskan dia. So, kena bahagi dengan negatif 2. Kanan pun kena bahagi dengan negatif 2. Okey. So, bahagilah. Kita potong yang ni. Potong yang ni. So, tinggal Y sama dengan negatif 10 bahagi negatif 2. So, dapat 5. So, Y kamu sama dengan 5. Okey. Y kamu sama dengan 5. Sekarang kita nak dapatkan nilai X. So, kita dah ada nilai Y. Okey. Apa yang kamu akan buat? Kita akan gantikan. So, kita akan gantikan Y sama dengan 5 dalam persamaan berapa? Persamaan 1 lah kita ambil. Okey, dalam persamaan 1. So, gantikan Y ni sama dengan 5 ni. Nilai Y sama dengan 5 ni dalam persamaan 1. Persamaan 1 kamu X tambah Y sama dengan 7 kan? So, gantikan. So, X lah. Tambah Y. Y dia 5. So, gantikan macam biasa. Sama dengan 7. Okey. Kemudian 5 ni pindah sebelah kanan. So, dia akan jadi X sama dengan 7 tolak 5. Okey. Kenapa tolak 5? Sebab 5 ni positif. Pindah kanan jadi negatif. So, X kamu adalah sama dengan 2. Okey. So, titik persilangan. Ya. Dalam nombor 3. Mana nombor 3? Ni Okey. Sama juga boleh. Tak ada masalah. Dia akan dapat nilai yang sama. Kamu gantilah dalam mana-mana persamaan pun dia masih lagi akan dapat jawapan yang sama. Okey, jawab soalan yang bagus Ha. So, titik persilangan tu kena tulis titik persilangan adalah 2 dan juga 5 lah. X kat depan ni nilai X, ni nilai Y. So, inilah jawapan akhir kamu. Okey? Tu saja untuk pergantian. Tak susah pun sebenarnya. Awal-awal tu je lah susah sikit. Okey? Ada soalan? Terima kasih kawan kita tanya soalan. Boleh tak kita gantikan dalam persamaan 3 ni? X sama dengan 7 tolak Y. Sama juga. Kamu gantikan nilai Y ni 5 kan? So, dapat 7 tolak 5. Jadi, X kamu sama dengan 2 juga. Tak ada masalah. Boleh juga. Okay, ada soalan? Tak ada soalan, cikgu proceed. Contoh seterusnya. Okay, kita ada contoh seterusnya. Okay, kita ada 2X tambah Y sama dengan 10. Dan kita ada 3X tolak 2Y sama dengan 1. So, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. First, lihat dulu. Okay, lihat dahulu. Ada tak dalam persamaan ini, di sebelah kiri ini hanya satu saja pun boleh ubah. Yang lain berada di sebelah kanan. Saya tengok sini tak ada. Sini ada X, sini ada Y. Sini ada 3X, sini ada 2Y. Jadi, nak tak nak kamu kena bina satu persamaan yang baru. Persamaan 3. Okay, pilihlah. Jadi, cikgu bagi tips tadi. Kan? Kalau nak pilih, pemboleh ubah, pilih yang perkalinya 1. Sekarang ni 2X. So, ada 2. Ni ada 3. Ni ada 2. Jadi kat sini Y sahaja. So, ini perkali dia 1. Jadi, better ambil yang ini. Berdasarkan persamaan 1. So, tulis kat sini. Dari persamaan 1, kita akan bina persamaan 3 dia. Okay. So, Y sama dengan 10. Okay, 10 saya tulis balik.
So 2x ni pindah kanan. So dia akan jadi tolak 2x. So ini persamaan 3 kamu lah. Okey. Jadi dah ada persamaan 3 ni, kita boleh gantikan dia langkah yang kedua. So gantikan persamaan 3 dalam persamaan 2. Kenapa 2? Sebab 2 ni kita belum guna. 1 tadi kita dah guna untuk kita bina persamaan yang baru, persamaan 3. Jadi kita guna pula persamaan 2. Okey? So gantikan. So 3x. Okey? 3x tolak 2. 3x ni, x ni saya tak ganti apa-apalah sebab persamaan 3 kamu y. Y sama dengan 10 tolak 2x. So yang kita akan gantikan dalam y. Okey? Bukan x. Tolak 2. Kat dalam y ni, 2y. Y di belakang ni. So kita akan gantikan. So y dia berapa? 10 tolak 2x. 10 tolak 2x. Sama dengan 1. Okey, kena selesaikan sebelah kiri ni dahululah. Ni kembangan, dah belajar tingkatan 2. Okey, negatif 2 darab 10 dapat negatif 20. Ni darab biasa kan. Kena tahu darab. So negatif 2 darab negatif 2x. So negatif darab negatif positif 2 darab 2 4. Ada x kan, tulis x. Sama dengan 1. Okey. Kemudian yang ni yang penting. Okey, kamu kena selesaikan sebutan yang sama. Sebutan kena selesaikan dengan sebutan yang sama. Nombor dengan nombor. So 3x ni kena selesaikan dengan 4x. Negatif 20 ni kena pindah sebelah kanan lah. Mana boleh kamu selesaikan ni? 3x tolak 20 kamu selesaikan. Tak boleh. Sebab ni 20 sahaja. Bukannya 20x. Ni nombor sahaja. Tiada pembeli ubah di belakangnya. Okay. So 3x tambah 4x sama dengan 1. So negatif 20 pindah kanan. So dia akan jadi positif 20. Okay. So 3x tambah 4x, kita akan dapat 7x sama dengan 1 tambah 20. So kita akan dapat 21. Okay. Jadi kamu akan dapat nilai 7x sama dengan 21 kan. So 7 ni kita nak hilangkan dia. So bagi dengan 7 lah kiri dan kanan. So boleh potong. So 3x sama dengan 3. So kita dah dapat nilai x 3. Jadi langkah seterusnya kita gantikan saja. So gantikan x sama dengan 3 dalam persamaan 1 pun boleh. Persamaan 3 pun boleh. Persamaan 3 lah. Okay. So y senang. Dia dah bagi siap-siap y dia kat depan. So y sama dengan 10 tolak 2 x kan. So y sama dengan 10 tolak 2. Ini persamaan 3 So saya gantikan nilai x ni 3. So dapat y sama dengan 10 tolak 6. So y kamu nilainya 4. So titik persilangan dia, buatlah sikit kesimpulan. So titik persilangan adalah 3, 4. So siap. Okay. Dia tak susah pun sebenarnya. Cuba kamu kena tahu step by step. Okay. Sekarang ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan contoh yang ketiga. Okay, tak ada. Memandangkan tak ada, kita pergi contoh yang berikutnya. Okay, ni dia. Kita ada, kat sini kita ada 2x tambah y sama dengan 4. Ini persamaan yang pertama. Y tolak x sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Okay, cuba kamu selesaikan. Dapatkan titik persilangannya. Boleh tak? Titik persilangan. Cuba. Cikgu bagi masa. Cuba dulu. Setakat mana yang kamu boleh. Okay?
Okay, cuba selesaikan. Cuba setakat yang mana kamu mampu. Tak dapat siapkan semua, separuh pun okey.
dah cuba ke? Ada yang dah cuba? Ada siapa-siapa yang dah cuba? Kalau ada boleh respon. Ada yang dapat separuh ke? Dapat berapa? X1, Y2. Okey, Amir Danish kan? Okey, terima kasih Amir. Bagus, buat cuba. Ada lagi yang lain? Amir dapat 1X, X1Y2. Okey, yang lain? Ada yang nak cuba, ada yang dah cuba, ada yang setengah cuba, ada yang separuh cuba, ada yang suku cuba. Apa ni? Hargobin eh? X dapat berapa Hargobin? Uh, Okey, cuba nak cuba buat ke ataupun macam mana? Okey. Cuba kamu buat dulu eh. Okey, saya tunggu ni. Okey. Saya rasa macam sama jawapan dia kalau dapat X1 bila ganti nilai Y pun mesti akan dapat jawapan yang sama macam Amir. Tak apa, kita tunggu sekejap. Cuma cikgu nak bagi tahu sebenarnya dalam proses pergantian ni banyak kaedah Cara dia mungkin cara kamu tak sama dengan cara yang cikgu tunjukkan lah tadi. Mungkin ada guna cara yang lain, tapi tak ada masalah selagi mana jawapan kamu tepat. Okay? So, diterima lah. Okay, Gobin, dah ke? Tak ramai yang datang ni kelas. 7 orang ke? Hei. Macam mana ni? 7 orang je yang ada. Tak apa. Okay. Y dapat 2. Okay, tak apa Hargobin. So, cikgu baca mesej, kamu dapat Y pun 2. Sama macam kawan kita ni lah Amir, sama juga. So, Amir cikgu letak A lah, A Amir, H pun Hargobin. Okay. So, kita cuba selesaikan. Kita lihat jawapan sama tak dengan kawan kamu punya. Okay, so 2X tambah Y sama dengan 4. Y tolak X sama dengan 1. So, tidak ada dua persamaan ini, dia tidak ada pembeli ubah yang satu pembeli ubah saja berada di sebelah kiri. Jadi, kamu kena bina lah persamaan yang baru, persamaan 3. Okay, kalau nak mudah, cikgu ambil persamaan 1 ni je. So, dari persamaan 1, cikgu akan wujudkan persamaan 3. So, Y, cikgu ambil Y sebagai pembeli ubah dia. Sebagai perkara rumus, so Y sama dengan 4. Okay, 2X pindah kanan. So, dia akan jadi tolak
2x. So, ini adalah persamaan 3 Daripada persamaan 1 boleh hasilkan persamaan yang baru, persamaan 3 ni lah. Okay, so dari persamaan 3 kita akan gantikan. So, kita akan ganti persamaan 3 dalam persamaan 2 dalam persamaan 2 lah. So, kita akan gantikan. So, yang kita nak gantikan pada nilai y. Dalam persamaan 2 tadi, kita ada y tolak x sama dengan 1 So, dalam y tolak x sama dengan 1 ni, pada y lah kita akan gantikan sebab persamaan 3 kamu ni, y dia berapa? Sama dengan 4 tolak 2x. So, 4 tolak 2x ni kita akan gantikan dalam y. So, 4 tolak 2x sama dengan 1. Okay? Sorry. So, 4 tolak 2x. Ni cikgu tak letak kurungan pun tak apalah So, 4 tolak 2x. Okay, tolak x sama dengan 1. Okay, tolak x ni saling je yang belakang ni. Tolak x sama dengan 1. Kemudian, 4 ni cikgu akan pindahkan sebelah kanan lah. So, dia akan jadi negatif 2x tolak x sama dengan 1 tolak 4. Okay, 4 ni pindah kanan. So, dia jadi negatif 4. So, negatif 2x tolak x. Ni kamu kena mahir operasi tambah melibatkan pembalik ubah ni, sebutan x ni. Dia sama je. Macam negatif 2 tolak 1. Ni x ni dia tak ada tulis nombor depan dia, tapi dia 1. So, negatif 2x tolak 1x. So, kamu akan dapat negatif 3x. Sama macam ni, negatif 2 tolak negatif 1. Kan? So, dapat negatif 3. So, letak je x kat belakang. Okay? So, negatif 3x sama dengan 1 tolak 4. So, dapat negatif 3 Okay. Jadi, negatif 3 ni kita tak nak. Kita kena hapuskan dia. So, bagi dengan dirinya sendiri, negatif 3. Kanan pun kena bagi dengan negatif 3. So, boleh potong. So, x kamu sama dengan negatif 3 bagi negatif 3 dapat 1. Okay, betul setakat ni. X kamu 1 Amir dengan Hargobin. Okay, kita akan gantikan pula. Ganti X sama dengan 1 dalam persamaan berapa kamu nak ambil? Persamaan 3 lah sebab senang dia dah bagi y sama dengan 4 tolak 2x. So, persamaan 3 kamu sama dengan y sama dengan 4 tolak 2x. So, gantikan. Okay, y sama dengan 4 tolak 2 darab 1 x dia 1. So, y sama dengan 4 tolak 2 So, y kamu sama dengan 2. Okay, betul. Okay. So, x 1, y sama dengan 2. Okay, betul Amir, Danish dan juga Hargobi. Okay, tahniah jadi kamu dah nampak lah gambaran dia. So, kawan-kawan yang lain tu mungkin dah cuba tapi malu. So, jangan risau. Malu nak respon, tak apa. Boleh PM cikgu personal hasil kerja kamu nanti tolong hantar. Okay, dan jangan lupa kalau ada masalah tolong respon lah Nanti kan kalau tak faham, tak jelas, bukan cikgu yang rugi tapi kamu yang rugi. Okay, sekarang ada soalan tak sebelum cikgu pergi contoh yang seterusnya? Cikgu nak kamu mahir dulu hari ini tentang ini kaedah penggantian. Lepas ni nak pergi pada kaedah penghampusan. Okay, tak ada soalan, proceed. Okay, contoh yang berikutnya. Okay, cikgu tulis cikgu tak ada soalan dia. 5x tolak 2y sama dengan 16. Y sama dengan 1 tolak 2x. So, ini persamaan 1. Okay. Ini persamaan 2. Cuba dapatkan titik persilangan dia. Soalan ni, dia mudah tau. Sebab apa? Langkah pertama tu kamu kena tengok. Langkah pertama. Lihat dulu pada langkah pertama. Kan, kita nak lihat ada tak pembalik ubah, satu-satunya pembalik ubah yang berada di sebelah kiri. Jika ada, tak perlu lagi cari ataupun bina persamaan 3. So, dah ada dah kat sini. Inilah contoh soalan dia. Okay, cuba selesaikan. Cikgu bagi masa. Okay, cuba Amir, Danish, Hargobin.
Kita ada siapa lagi? Kita ada Hazika. Okay, Hazika cuba. Kemudian kita ada Hazika, Adila. Okay, Adila cuba. Okay, kita ada Amir, kita ada Anik, kita ada Danish, Razi, Hazika. Kita ada Kunga, apa ni, Susila. Kita ada Ryan, Ashril. Kita ada Vishalini. Okay, Vishalini cuba juga.
siap kan? Ha, dapat berapa? Dapat X2 Y negatif 3. Ni apa? Harga bin Okey, harga bin. Okey, boleh dengar. Okey, ada lagi Amir? Okey, Amir dengan harga bin dapat sama. Ada lagi tak yang lain? Azika, Vishalini ke? Ryan? Nama sedap lah. Azika, Anik. Anik, Amir? Ada cuba? Tak ada. Okay, tak ada. So, kita bincangkan. Semak jawapan kawan kita ni. Yang cuba tu ada dapat separuh ke? So, tengoklah. Betul ke tak? So, yang dah siap, semak jawapan kamu. Dan juga jalan kerja dia. Okay. So, yang ini. Okay, kita ada persamaan 1, persamaan 2. Okay, yang ini. Kamu lihat pada persamaan 2-nya. Kita dah ada Y di sebelah kiri ni. Dan dia seorang-seorang. Satu-satunya pemeli ubah yang berada di sebelah kiri. Okay. Jadi, dia sebenarnya dah mengurangkan kamu punya langkah kerja kamu, di mana tak perlu lagi bina persamaan ketiga, sebab pada persamaan 2 ni sendiri kita ada Y sama dengan 1 tolak 2X. So, apa yang kamu akan buat? Tapi kalau kamu nak, sebab tu cikgu cakap ada banyak kaedah, banyak cara. Tapi cikgu lihat dulu, cikgu akan guna persamaan 2 ini. Tak perlu buat persamaan 3. So, persamaan 2 ini kita akan gantikan. So, ganti. Ni boleh ganti terus. Ganti persamaan 2 dalam persamaan 1 sebab apa? Sebab persamaan 2 ni dia seorang je. Pemeli ubah dia seorang-seorang dah berada di sebelah kiri. So dia dah potong kamu punya langkah kerja. Tak payah buat persamaan ketiga. Okey. So gantikan dalam persamaan 1. So 5 X tolak 2. Y ni kita gantikan 1 tolak 2X. Okey, sama dengan sebelum tu 1 tolak 2X tutup kurungan. Okey, sama dengan 16. Okey, selesaikan sebelah kiri ni. Kembangkan dia. So, 2. Ni darab So, negatif 2 darab 1 dapat negatif 2 lah. Negatif 2 darab negatif 2X. Negatif 2 darab negatif 2X, kamu akan dapat positif Negatif darab negatif positif. 2 darab 2 dapat 4. Okey. Kemudian X sama dengan 16. Okey. Kemudian kita kena selesaikan sebutan yang sama mesti diselesaikan dengan sebutan yang sama, nombor mesti diselesaikan dengan nombor penegasan ni cikgu bagi kat sini. So 5x tambah 4x sama dengan 16. Negatif 2 ni pindah kanan. So dapat tambah 2. So 5x tambah 4x kita dapat 9x sama dengan 16 tambah 2 kita dapat 18. Okey, 9 ni kita tak nak banyak kali dah cikgu beritahu 9 kita tak nak, kita bahagi dengan dirinya sendiri. Ni pun sama. So boleh potong. Okey, setinggal X sama dengan 18 bagi 9 dapat 2. So dah betul dah X kamu untuk harga bin dan juga Amir. Okey, Amir dah ni betul. Okey. Kemudian kita gantikan. Ganti apa? Kita gantikan X sama dengan 2 dalam persamaan berapa? Persamaan 2 lah. Senang sebab dia dah bagi situ. Y So persamaan 2 kamu ni dia. Cikgu salin dulu persamaan 2. Nanti kamu tanya cikgu mana persamaan 2 ni dia. Y sama dengan 1 tolak 2X. So kita gantikan nilai X. 1 tolak 2. X-nya 2. So Y kamu sama dengan 1 tolak 4. Okay, sebab apa 4? 2 darab 2. So Y kamu sama dengan negatif 3. So betul. Okay. Nampak tak? Okay, harga bin Amir tahniah betul lagi. So kamu dah mahir kat sini untuk bentuk soalan yang ini. Sebab tadi cikgu bagi bentuk berbeza dengan yang ini. So lepas ni cikgu akan bagi bentuk yang lain pula. Okay, sebelum tu ada soalan. Sekiranya ada soalan, janganlah malu untuk bertanya Inilah yang kamu kena. Di sinilah kamu kena banyak bertanya sebenarnya. Sebab
Nanti tak ada siapa dah yang kamu boleh minta tolong. Okey? Melainkan diri kamu sendirilah. Okey, cuba. Dia nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Cikgu teruskan. Soalan yang terakhir untuk hari ini. Bentuknya sedikit berbeza. Dia akan melibatkan pecahan. Okey, ni dia. So, 5x tambah 3y sama dengan 2. Dan kita ada 3x tolak 2y sama dengan negatif 14. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Okey, cuba kamu dapatkan titik persilangannya. Okey, boleh tak? Sekarang. Cuba. Tak cuba tak tahu. Okey, kemampuan kamu di mana? Okey. Okey, ada yang dah cuba ke? Kelas kita tak lama dah, lagi 15 minit. Ya. Ya, betul. Dia ada pecahan. Yang ni dia bentuk lain pula. Persamaan ketiga tu dia akan ada pecahan di sebelah kanan tu. Kamu boleh pilih lah mana-mana pun. Tapi memang akan ada, semua ada pecahan. Kalau kamu nak pilih mana-mana lah, memang akan ada pecahan. Bila pecahan ni kena berhati-hati bila gantikan. Sebab majoriti kan, kebanyakan kawan-kawan kita kan, dia tersilap. Bila ada pecahan tu dia rasa susah. Sebenarnya tak susah pun. Dia tak susah sangat. Dia tak susah lah. Dan dia tak juga mudah. Tapi kena berhati-hati. Eh? Ada yang dah siap? Okey, teruskan. So, Hargobin sikit lagi. Amir, Anik, Hazika, Kumar, Ryan, Vishalini. Are you okay? Masih lagi dalam kelas? Okey. Amir? Okey. Teruskan. Cikgu bagi masa
kurang lebih 1 minit, 2 minit lah. Sebab ada lagi 10 minit lagi. Takut tak sempat. Satu minit lagi. Okey, dapat apa jawapan? Oh, okey. Hargobin, tahniah Siap. Okey, negatif 2x, y dia 4. Okey, Amir nak. Okey, apa Amir? Sama juga Amir dengan Hargobin. Negatif 2 untuk x, y dia sama dengan 4. Okey, tahniah dua orang. Amir dan juga Hargobin. Yang lain, cikgu percaya mesti ada yang cuba buat ni, tapi mungkin segan lah nak respon. Nanti boleh bagi personal pada cikgu, jangan risau, cikgu akan tandakan hasil kerja kamu. Okey, so kita bincang dahulu sikit. Okey, yang ini 5x tambah 3y sama dengan 2 persamaan 1. 3x tolak 2y sama dengan negatif 14 persamaan 2. Jadi boleh pilih lah, sebab semua kat sini sebelah kiri pemboleh ubahnya perkali di hadapannya lebih daripada 1. Jadi tiada pilihan. Katakan cikgu ambil persamaan 1 ini. So dari persamaan 1, okey, paling mudah cikgu nak jadikan y ini sebagai perkara rumus. Okey, so y sebagai perkara rumus, bagaimana? So dia akan dapat macam ini. So 3y sama dengan 2 tolak 5x. So 5x ni cikgu dah pindah sebelah kanan. So dia akan jadi tolak 5x lah. Kemudian 3 ni kita tak nak. So dia akan jadi kita bahagikan lah. So bahagi siap-siap lah. So y sama dengan, dia akan dapat 2 per 3 tolak 5 per 3. X kat belakang dia. So inilah persamaan 3 kamu. Okey. Okey, daripada persamaan 3 ini, kita akan gantikan dalam persamaan 2. So gantikan persamaan 3. Kena ingat kalau 3 bulatan ni maksudnya persamaan 3 dalam persamaan 2. Okey. So gantikanlah persamaan 2 kamu 3x. So tulis 3x tolak 2. 2 apa? 2y. Kan y. So kita akan gantikan y dia ni kat belakang ni. 2 per 3 tolak 5 per 3. Ada x kat belakang dia. Okey, sama dengan negatif 14. So 3x, okey, tolak. Ni yang biasa kamu akan rasa, ya Allah macam mana nak selesaikan ni. So darab je 2 darab 2 per 3. Okey, 2 darab 2 per 3 ni kalau lah kamu rasa kamu tak mahir sangat, kamu tekanlah kalkulator. Tu je lah pilihan terakhir yang kamu ada. 2, tekan je 2 darab 2 per 3. Kamu akan dapat 4 per 3. Negatif lah sebab dia negatif. Kemudian negatif 2 darabkan dengan negatif 5 per 3x. Okey. So negatif 2 darabkan dengan negatif 5 per 3. So negatif jumpa negatif positif. So 2 darab 5 per 3 dapat 10 per 3. Sama dengan negatif 14. Okey. So ini dia dah melibatkan pecahan ni, susah sikit lah. So dia ada X kat belakang ni. Okey, sorry tertinggal. Okey. Kemudian selesaikan dia. Okey. Selesaikan sebutan yang sama dengan sebutan yang sama, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah lah. Nombor dengan nombor. So 3x tambah 10 per 3x sama dengan negatif 14. So ni pindah sebelah kanan lah. So tambah 4 per 3. Okey, kemudian cuba kamu selesaikan lah. Okey, kamu selesaikan.
Okey, selesaikan. Okey, so 3x tambah 10 per 3x kan? So selesaikan. Ya. Ya. Saya faham tu. Itu itu kaedah penghapusan kan? Itu yang kamu buat tu, ni kan, kamu nak samakan yang di atas ni kan? Y di atas dengan Y di bawah kan? Itu bila kita nak samakan atas dengan bawah, itu namanya kaedah penghapusan. Tak belajar lagi tapi kamu dah buat. Okey, baguslah. Okey, betul lah tu. Pun dapat juga jawapan yang sama. Dia ada banyak cara, 3 cara. Guna graf, pergantian dan juga kaedah penghapusan. Yang kamu cakap ni kaedah penghapusan tau. Boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu tak ajar lagi. Kelas seterusnya baru cikgu akan ajar. Okey? Boleh, tak ada masalah juga. So 3x tambah 10 per 3 dapat berapa? 3 tambah 10 per 3. Selesai kan? Okey, dapat berapa kelas? 3x tambah 10 per 3. Kalau 3 tambah 10 per 3 dapat berapa? Kalkulator ada tak? Cikgu nak kamu punya jawapan. Seorang respon. 3x tambah 10 per 3 berapa? 19? 19 per 3x. Okey. Sama dengan negatif 14 tambah 4 per 3 berapa? Seorang. Saya nak jawapan kamu. Negatif per 3 Okey. So, selesaikan dia. Okey. Kita nak dapatkan nilai X kan? So, bila kamu nak selesaikan ni macam mana caranya? Okey, dia macam ni. Okey. So kita nak X kan? So, 19 per 3 ni kita tak nak. So, kita akan bahagikan dengan dirinya sendirilah. 19 per 3. Ni bersama. Kita akan bahagikan dengan 19 per 3. So, ni boleh potong. Ni boleh potong. So, yang tinggal adalah X sama dengan negatif 38 per 3 bahagikan dengan 19 per 3. Okey? Ni saya boleh potong ni saya potong, ni saya potong sebab dia sama. So, X kamu sama dengan negatif 38 bahagi dengan 19. So, X kamu sama dengan berapa ni? 38 bagi 19, kita dapat negatif 2. So, betul lah, negatif 2. So, gantikan. Gantikan X sama dengan negatif 2 dalam persamaan berapa kita nak ni? Persamaan 1 lah Okey, persamaan 1. Okey, persamaan 1 lah So, 5x, cikgu salin balik, 5x tambah 3y sama dengan 2. So, gantikan 2 dalam x. Negatif 2 dalam x. 5 kurungan negatif 2 tambah 3y sama dengan 2. Okey, negatif 5 darab negatif 2 dapat negatif 10 tambah 3y sama dengan 2. Okey, pindahkan negatif 10 ni ke sebelah kanan. Okey, so dia akan jadi 3y sama dengan 2
2, 5, 2, 10. 3y. X negatif 2 eh. 3y sama dengan 2 tambah 10. So, 3y sama dengan 12. Okey, maka y kamu nanti kamu bahagilah eh. So, 3y sama dengan 12. So, y kamu nanti akan dapat 4. Okey, betul. So, betul lah. X negatif 2, y dia 4. Okey. Pada Amir dan juga Harubin. Okey, jawapan kamu betul eh. Negatif 2 dengan 4. Okey, so ada soalan tak sebelum saya tutup kelas kita hari ini? Tak ada eh? Okay, kalau tak ada, hari ni cikgu tak bagi tugasan tau. Cikgu hanya bagi kamu contoh-contoh dan kita buat bersama lah. So, mana yang tak buat tu nanti tak apa. Nanti cikgu akan kongsikan. Cikgu akan kongsikan contoh soalan ni dalam grup. Okay? So, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat sedikit input lah pembelajaran hari ini. Bagaimana kita nak menentukan titik persilangan menggunakan kaedah penggantian. Tadi Amir tadi tu yang dicakap tu, itu kaedah penghapusan Kita samakan salah satu pun boleh ubah pada persamaan 1 dan persamaan 2. Tadi dia minta yang y kan. Bila samakan y nanti kita boleh hapuskan y tu. Itu penghapusan. Ini pergantian. Tapi jawapan masih lagi betul. Jangan risau. Okey, itu saja untuk cikgu pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih semua yang hadir. Sama-sama. Sama-sama.